Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekarang bersama saya, Zakar Muhammad dari Zerish Teknologi. Hari ini saya nak berkongsi mengenai cara berkesan. Cara berkesan nak buat jualan melalui website. Cara berkesan nak buat jualan melalui website. Okay, sebelum kita mulakan sesi kita pada tengah hari ini, sekarang dah tengah hari dah nak masuk waktu zuhur. Kita ada masa sekejap untuk sama-sama kita berbincang, berkongsi. Anda ada persoalan ataupun anda ada nak komen apa-apa, sila komen di bawah sana, insya-Allah kami akan jawab. Jadi ada call jap-jap. Okey, maaf ada saya terpaksa terima call kejap dan saya beritahu dia saya tengah live sekejap. Nanti saya akan call dia balik lah. Okey, kita sambung balik. Hari ni saya nak kongsi cara berkesan nak buat jualan melalui website. Kita ada masa sekejap sebelum masuk waktu zuhur. Kita sama-sama berbincang mengenai cara berkesan nak buat jualan melalui website. Dan saya akan share apa yang saya sedang buat, apa yang kami satu tim sedang buat untuk jadikan sebagai case study lah. Okey, cara berkesan nak buat jualan melalui website. Jadi bila kita nak buat jualan melalui website, pertama sekali kena ada website lah. Kena ada website. Jadi siapa dekat sini yang dah ada website? Komen di sana dah ada website. Kalau yang belum ada, komen belum ada. InsyaAllah selepas pengkongsian ini kita ambil peluang untuk jana income dan buat jualan melalui website. Okey, sekarang internet connection memang sekarang unstable lah. Unstable memang dah lama dah semenjak PKP ni, PKP 3.0, memang internet connection unstable. Tapi walau macam mana sekalipun, live tetap live lah. Kena buat juga, walaupun mungkin anda dengar suara saya sangkut-sangkut sekarang ni, tapi tak apa. Kita akan upload balik video yang kita dah sambil-sambil live, sambil kita rakam lah. Okey, boleh kita teruskan. Okey, cara berkesan nak buat jualan melalui website. Yang pertama tadi kena ada website lah. Kena ada website. Bila ada website, kalau kita pandai bina website sendiri, itu lagi mudah lah, lagi cepat untuk kita buat jualan melalui website. Contohnya, bila kita nak ada website, kita beli domain, beli hosting, itu kepada yang dah pandai lah, boleh terus bina. Okay, pada yang dah pandai tapi belum, dah pandai bina website tapi belum lagi, belum start, belum mula lagi. Dah pandai bina website tapi belum mula. Jadi saya cadangkan yang pertama sekali kena beli domain dulu. Tak kira anda bisnes apa sekalipun, kita beli domain dulu. Okey, dekat YouTube sekarang dah terputus, network dah terputus. Tapi tak apa, dekat Facebook masih diteruskan InsyaAllah. Saya online di dua tempat sekarang di YouTube dan FB.
AB page Zakir Muhammad lah. Okey, bina website tadi. Kita sambung balik. Bina website. Yang pertama tadi, bila kita dah pandai bina website sendiri, kita kena beli domain. Domain. Biasanya domain yang paling bagus adalah dengan extension .com lah. .com. Com tu, com tu untuk komersial. Jadi .com. Untuk kalau kita nak beli .rg, .net, apa lagi? .net, .rg, apa lagi? .edu tak boleh. Banyak lagi extension. Jadi sekarang ni kalau kita nak beli, lebih baik kita beli .com untuk komersial kan. Okey. Berapa harga domain ni? Harga domain ni dia sekitar RM50 lah. Ada tempat kalau kita pandai beli. Akan datanglah saya share macam mana nak beli dengan harga murah kan. Hari ni saya cerita secara kasar dulu. Nak beli domain biasanya harga dalam sedikit lebih kurang dalam RM50 kan. Minus plus RM50 lah. Okey. .com .com extension .com. Bila kita dah ada domain, adakah kita dah boleh bina website? Belum lagi. Bila kita dah ada domain, kita kena ada hosting. Saya permudahkan. Kita ambil contoh kedai dengan alamat. Bila kita dah ada kedai ni kan tempat simpan barang kan, simpan stok, tempat jual beli kan, kedai fizikal. Jadi bila kita ada kedai, orang nak menuju ke kedai kita kena tahu alamat. Contohnya nombor 5, jalan persiaran apa-apa, daerah mana, itu alamat. Alamat dan postcode sekali kan. Itu alamat untuk orang tuju ke kedai kita. Kalau di alam maya ni, biasanya kita panggil domain untuk alamat. Domain. Alamat fizikal tadi, alamat kedai. Untuk website, kita akan panggil domain. Domain name dia panggil lah. Nama domain. Jadi nama domain tadi, lebih baik kita beli yang .com lah. .com. Okey. Lepas tu, kedai tadi, tempat simpan barang kan. Untuk website, kita kena ada hosting. Hosting ini ibarat kedai tadi, tempat simpanan. Kalau rumah lah. Ini saya bagi contoh kedai kan. Jadi kedai, tempat simpan barang. Kalau di website, hosting itu adalah tempat untuk kita simpan data-data. Contoh macam kita nak simpan gambar kan. Nak simpan apa lagi? Nak simpan gambar, nak simpan orang panggil simpan gambar, simpan video, simpan link. Kita simpan maklumat-maklumat ni. Gambar tu tak kisahlah gambar produk ke, gambar artikel-artikel kita ke. Jadi itu kena ada hosting. Hosting tempat simpan, tempat simpan barang tadi. Kalau kedai fizikal. Kalau website, hosting adalah tempat simpan data-data kita. Okey, bila kita dah ada domain, dah ada hosting, perkara ketiga, kita kena start bina website lah. Kalau kita baru nak mula bina website, jadi kita kena mula dengan scratch lah. Mula dari scratch, mula dari zero kan. Kita start bina dulu. Untuk bina website ni, kita boleh pilih lah untuk bina website dengan menggunakan coding. Coding contoh macam kalau macam saya memula belajar dulu, saya akan guna kod HTML. HTML peringkat awal saya belajar dalam tahun, tak silap saya dalam tahun 2002 saya bermula. 2004 tu saya start serius lah. Okay, 2002 tadi saya start belajar HTML. HTML ni coding yang paling basic lah untuk kita bina website. Cuma bila kita nak bina website menggunakan kod HTML tadi, dia agak sukar untuk diurus. Sebab kita kena buat setiap page tu, kita kena bina coding-coding berasingan. Ataupun kita kena copy paste setiap page. Jadi cara tu melambatkan untuk kita menyiapkan website tu. Jadi kita biasa akan guna cara kedua, kita guna
coding PHP. PHP ni lebih baik. Tambahan lagi, sekarang ni kod PHP sudah dipermudahkan lagi dengan menggunakan dia panggil CMS. Siapa yang pernah dengar CMS? Content Management System. CMS, Content Management System. CMS ini adalah satu cara untuk memudahkan kita menguruskan kandungan laman web. Content Management System. Sistem pengurusan kandungan. Memudahkan kita untuk urus kandungan laman web kita. Dia dah siap, dah ready dah. Kita tinggal install saja dalam hosting kita dan terus boleh guna. Cuma kena ada ilmu untuk menggunakan CMS tu. Contoh CMS yang ada sekarang ni, contoh macam WordPress, Drupal, Joomla. Ramai orang pakai Joomla dengan WordPress lah. Joomla dengan WordPress. Tapi yang paling ramai adalah WordPress lah. Sebab dia lagi mudah dan dia mesra lah, mesra pengguna. Jadi ramai orang walhal yang dah profesional pun masih lagi menggunakan WordPress. Seronok. WordPress ni memang seronok lah kita guna sebab dia open source kan. Dia sumber terbuka. Jadi dia bebas untuk diguna. Cuma bila kita nak function-function yang lagi menarik, kita kena belilah dia punya, dipanggil plugins ya. Plugins dia kita kena beli supaya dapat function-function yang lebih canggih kan, untuk lebih canggih dan memudahkan kita untuk menguruskan kandungan. Itu contoh dia. Jadi bila kita nak bina website tadi, kita kena beli domain. Lepas tu yang kedua kita kena sewa hosting, sewa dan belilah. Lepas tu yang ketiga kita kena start bina dari scratch. Start bina dari zero. Sama ada menggunakan coding HTML atau yang paling mudah kita menggunakan CMS. Contoh macam tadi saya sebut WordPress. WordPress. Banyak lagi. CMS ni banyak lagi sebenarnya. Itu antara contoh dia. Okey. Bila kita dah ada, kalau kita tadi kita balik pada tajuk kita, cara berkesan nak buat jualan melalui website tadi kan. Yang pertama tadi kita faham tadi kena bina website sendiri kan. Kena bina website sendiri. Kalau kita baru start, kita kena bina dari scratch kan. Okey, yang kedua, kita boleh tumpang website yang sudah siap. Website kedai online ataupun website marketplace. Marketplace yang sudah siap. Contohnya macam Lazada, Shopee. Kita tak perlu bina website, kita hanya tumpang guna. Kita guna dan adalah cara dia. Ada contoh macam Shopee dan Lazada ni biasanya dia tak ada charge lah. Tak ada charge. Tetapi dia ada banyak function untuk bantu kita kan. Ada function dan ada kelemahan-kelemahan dia. Dan yang kelemahan yang ketaranya kita kena buat pemasaran sendirilah. Sendiri sebab dia tak buat dia tak buat pemasaran untuk produk kita. Dia buat pemasaran hanya untuk dia saja, untuk platform dia saja kan. Untuk Shopee, dia keluar iklan dekat TV, bukan dia keluar iklan produk kita, dia keluar iklan Shopee itu sendiri kan. Itu contoh. Kalau pasaran international, kita boleh guna eBay. eBay. Tapi eBay pun sekarang, bukan sekarang lah, sejak dari dulu lagi. Masih lagi orang guna sampai sekarang. eBay boleh masuk pasaran Malaysia dan boleh masuk pasaran international. eBay. Boleh cari eBay. Kalau dah biasa guna, lagi mudah lah. Okey, itu kita tumpang guna. Dan ramai pengajar-pengajar di luar sana yang mengajar menggunakan marketplace yang dah siap, yang dah ready tadi. Dan kalau kita pandai, kita boleh juga integrate. Kita macam integrasikan dia, kita sambungkan dia dekat website kita. Itu kena mahir sikit lah. Cara nak sambung tu kena mahir. Kena belajar lah. Kalau belum tahu, kena belajar kan. Okey. Yang ketiga, pertama tadi bina website sendiri. Kena buat jualan melalui website, kena buat website sendiri. Kalau tak pandai buat website sendiri, buat website sendiri, guna ataupun tumpang website yang dah siap, marketplace yang dah siap. Yang ketiga, sebelum saya share yang ketiga, tolong klik di sana, butang like, klik love banyak-banyak, tekan butang share supaya lebih ramai dapat manfaat. Komen di sana, komen
apa saja yang nak tanya, anda ataupun anda ada pendapat, sila komen di sana. Okey. Seterusnya yang ketiga kita yang ketiga, kalau nak buat jualan melalui website, kami dari Zero Technology dan gabung-gabungan beberapa NGO, kami sedang okey, ada komen sana. Puan Hanis Sansiza, bina website sendiri. Okey. Yang pertama bina website sendiri tadi kan. Yang kedua, kita tumpang website yang dah siap, marketplace yang dah siap. Yang ketiga, ini ketiga saya nak bagi tahu, join lubuknego.com. Saya tunjuk link sekejap. Okey, ini link dia. Lubuk luboknego.com. Buka dulu. Tengok dekat sana. Tengok dekat lubuknego.com. Apa yang kami boleh bantu di sana. Saya contoh. Okay, bila buka website, okey, nampak tak website ni? Ini contoh. Apabila anda buka lubuknego.com, anda boleh daftar keahlian percuma. Daftar keahlian ni untuk kita daftar sebagai pengguna, untuk daftar sebagai pengguna di dalam website tu. Bila kita daftar sebagai pengguna, kita boleh belajar membeli dulu. Sebelum kita jadi penjual, kita kena belajar membeli dulu. Beli produk-produk yang ada dalam tu, dan insyaAllah kita akan lebih faham lah. Dan kalau anda dah faham, dah biasa guna platform macam ni, saya sarankan, ni untuk usahawan, anda boleh daftar dekat bawah tu. Tak nampak kat sini. Anda nampak tak website yang saya tunjuk ni? Tak nampak Nampak website? Okey. Saya off sekejap website. Okey, lubuknego.com lubuknego.com. Jadi tadi saya tunjuk website. Saya tak pasti nampak ke tak di sana. Lubuknego.com ni boleh daftar keahlian, daftar keahlian percuma. Daftar dekat sana mudah saja. Bila anda klik link tu, anda hanya masukkan beberapa data yang kita minta, terus boleh jadi ahli kat situ, dapat keahlian percuma. Lepas tu, bila anda dah ready, anda boleh daftar sebagai penjual dekat sana. Akan datang saya akan share macam mana cara untuk daftar sebagai penjual. Okey, cuma itu saya nak cerita platform yang dah ready, yang kami dah buat untuk bantu seramai mungkin usahawan. Kita membantu dalam tu, kita bina komuniti usahawan di dalam lubuknego.com. Kita penjual, kita juga adalah pembeli. Kita pembeli, kita juga boleh menjual. Komuniti kan, kita bina komuniti sesama. InsyaAllah kita boleh manfaatkan platform yang ada dan kita buat jualan. Walau kita juga boleh buat jualan melalui rumah. Contoh, ada makcik-makcik yang biasa jual goreng pisang di tepi jalan. Contoh, sekarang dah PKP 3.0, tak boleh nak buat jualan dari tepi jalan, terpaksa tutup kedai. Ni contoh sebagai boleh buat jualan dari rumah. Bina brand yang simple pun okey. Belajar macam mana nak bina brand dengan live yang saya sebelum ni, saya dah share macam mana nak bina brand kan. Follow yang tu. Bina brand simple. Nama sendiri pun okey, tak ada masalah. Jadi bina brand tu. Brand kan saya cerita sebelum ni ada 3 brand kan. Personal branding, corporate branding. Tengok balik video tu dan product branding kan. Okey, bina brand dan boleh mula jual dari rumah. Bila ada order masuk, goreng pisang. Lepas goreng pisang, boleh jual pisang goreng di platform online tadi. Dan kami akan bantu
mempromosi produk-produk yang ada melalui lubuknego.com tadi kan. InsyaAllah kita sama-sama bila anda masuk daftar, anda juga akan nampak produk-produk lain. Betul. Bila orang lain masuk daftar sebagai ahli juga, dia akan nampak produk-produk yang ada dekat situ. Dan penjual juga, dia juga adalah pembeli tadi kan. Dan dia juga boleh jadi pembeli. Dia community kan, dia win-win situation. Okey, insyaAllah. Jadi itu saja perkongsian saya untuk hari ini. Tadi saya dah share tadi tiga cara untuk cara berkesan nak buat jualan melalui website. Yang pertama, bina website sendiri. Yang kedua, kita tumpang website yang dah siap. Contoh macam Marketplace, Lazada, Shopee, eBay kan. Dan yang ketiga, join lubuknego.com. Lubuknego.com. Lubuknego tu kalau dalam bahasa standard lubuk niaga lah, lubukniaga.com. Tapi saya guna bahasa Kelantan sebab kita nak buat kelainan kan. Jadi insya-Allah semoga perkongsian saya hari ini anda dapat manfaat daripada perkongsian hari ini. InsyaAllah tolong klik share supaya lebih ramai lagi dapat manfaat. Sekian saja. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.